Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat malam. Selamat kita berjumpa sekali lagi di dalam rancangan Bicara Santai Falak bersama dengan page Pejabat Mufti Bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan. Nama saya Syahrin Ahmad daripada Falak Online, dan pada malam ni giliran saya untuk bersama-sama dengan anda semua, rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua untuk dalam ruangan Bicara Santai Falak sesi ataupun edisi 2 Februari 2021, sesi yang pertama untuk bulan Februari 2021. Dan itulah dia, pejam celik, meteor jatuh, meteor naik, dah masuk bulan Februari dah kita. Habis, cepat saja bulan Januari dah habis kan. Jadi itulah dia cabaran kita pada sejak 2 menjak ini kan. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada rakan-rakan yang hadir. Jangan lupa ya rakan-rakan, sila share link live page ni, yang live daripada page Bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Terus link daripada situ, share daripada situ kepada rakan-rakan anda, kepada wall masing-masing untuk kita berbicara berkenaan dengan orang kata isu semasa. Dan pada asalnya kita nak sembang sikit berkenaan dengan tutorial Stellarium siri yang kedua, tapi ada cerita hangat yang jatuh daripada langit. Jadi mungkin kita akan berbicara bersedikit berkenaan dengan apakah yang sedang berlaku, apakah yang telah berlaku hujung minggu lepas di ruang udara kita di Malaysia dan juga di Brunei kan. Itu tengah isu hot sekarang, semua tengah panas kan, apakah yang sedang berlaku. Jadi kita akan bincang sikit, kita akan sama-sama kongsi pendapat. Saya akan kongsikan pendapat saya, mungkin betul mungkin tak, terpulang pada masing-masing. Tapi jika ada pendapat masing-masing, kita sama-sama bincang, okay? Sebab yang menyaksikan benda ni, yang itu hanyalah beberapa orang sahaja, okay? Dengan mata, yang banyak dengar dengan telinga tu, bunyi-bunyi tu memang adalah ramailah kan, tapi dengan mata tu macam rasanya ada yang nampak, cuma tak ramai lah. Okay? Jadi kita hanya dapat boleh uraikan berdasarkan maklumat yang kita ambil di sana sini. Itu pertama, kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita daripada Sabah Stargazer yang telah pun bertungkus lumus mencari maklumat terkini berkenaan dengan apa yang berlaku di Sabah yang hari itu, di Sarawak dan juga di Brunei. Jadi tahniah kepada mereka. Kalau kita lihat kan, video mereka ni sedang meletup-letup di Facebook dan di Twitter dan juga di YouTube. Alhamdulillah ada juga gambar-gambar terbaru. Okay, jadi kita akan bincang sekejap lagi sikit-sikit setakat mana yang boleh. Dan kita jangan lupa teruskan kongsi dulu. Saya akan bagi lebih kurang 4 minit lagi. Kita akan bincang berkenaan dengan isu semasa, dan juga kita akan sambung sikit berkenaan dengan tutorial Stellarium. Kesian kat Stellarium kita nak bincang pasal dia, lepas tu tengok ada benda lagi best daripada dia kan. Tapi kena ingat, dalam Stellarium ni pun kita boleh tunjuk meteor kan. Cuma adakah meteor yang ditunjuk dalam Stellarium tu boleh ke diramalkan apa yang nampak dekat Sabah itu kan. Berkait juga kan, dia berkait juga. Jadi kita akan apa orang kata tengoklah dia punya sejauh manakah kata accurate simulasi ataupun kiraan yang dibuat dalam Stellarium. Boleh kira ke tak boleh kira ke benda-benda macam ni kan. Ada banyak faktor. Okey, jadi saya tengok rakan-rakan ramai yang dah masuk sahabat-sahabat semua. Okay, rakan-rakan yang jauh daripada Sabah Tuan Dak Enam kita, Ustaz Anwar apa ada, bos kita, Tuan Abdul Halim kita, Hazari daripada Brunei, apa khabar? Salam, apa khabar PKP 2.1? Ceritalah kita kan. Okey, Tuan Afiq kita pun ada. Dan dia sedang menyebut-nyebut nama Puan Emma kita. Zim pun ada, Okman pun ada, sedang menunggu soalan kuis. Berebut soalan kuis, formal semua. Okay.
Kejap kita tengok adakah semua link sudah masuk. Saya nak tengok, pastikan semua okey. InsyaAllah semua okey tu. Okay, jadi jangan lupa salinan kepada Bicara Santai Falak ni pun ada juga dalam channel YouTube saya, jadi boleh lihat di sana. Siapa-siapa nak rewind kembali ke belakang apa yang telah kita bincangkan, mungkin masuk lambat ke apa benda ke, ataupun nak ulang balik, boleh rewind kembali lah kot. Tapi kalau macam dekat di Facebook ni saya tak pasti dia boleh rewind ke tak. Macam tak boleh rewind je kan, dia kena tunggu habis live tu boleh rewind. Okay, okay, Tuan Warid kita apa, okay. Okay, Gudek Pramuka Kuala Lumpur. Jenuh nak menyebut nama dia pun ada, terima kasih. Tuan Arif kita pun ada, alhamdulillah. Okay, alright. Baik, alhamdulillah. Rasanya kita boleh mula kot. 1 minit lagi insyaAllah. Okay, tak apalah, kita mulakan. Jadi, apakah yang telah berlaku pada 31 Januari 2021? Okay. Pada ketika itu, 31 Januari itu kalau tak silap saya hari Ahad. Okay. Kemudian sebelum 31 itu 30 lah. Okay. Kebetulan pula selalunya hujung minggu saya tak on saya punya social media. Saya padam semua pasal nak sambung dengan keluarga. Okay. Jadi tak dapat maklumat. Jadi bila masuk hari Isnin tu tiba-tiba banyak pula cerita apa benda, cerita kelang kabut semua ni kan. Punya ada meteor, ada berita yang mengatakan sebuah dentuman yang kuat telah berlaku, bunyi yang kuat dan juga ada gegaran katanya telah berlaku di kawasan Sabah dan juga di Brunei pun ada juga dengar, dan dekat Belah Sarawak pun ada juga dengar. Okay. Jadi kecoh lah semua di dalam social media yang menyebutkan apakah yang sedang berlaku, apakah yang telah berlaku kan. Jadi bila dah kecoh macam tu, biasalah dalam keadaan orang yang tidak tahu ataupun kita dalam tidak tahu maklumat yang sebenarnya, maka banyaklah teori-teori yang mengatakan apakah sebenarnya yang berlaku ketika itu. Okay, jadi banyak teori dia. Tapi saya tengok ada komen daripada Lokman kata saya tunjuk je pembukaan topik cerita meteor patut simpan belakang-belakang supaya penonton tunggu sampai. Itulah siapa suruh datang lambat. Kan kita punya sesi kita pukul 9. Kalau datang lambat, itu bukan salah saya. Okay. Jadi kita mulakan dulu dengan cerita ni kan. Pasal nanti kan benda ni akan melarat-larat sampai ke hujung. Okey, jadi minta juga sebelum saya teruskan, terima kasih Ustaz Anwar ingatkan saya, tolong bagi respon pada audio dan visual, adakah semua okey, suara okey ataupun video okey, terutama suara. Kalau video sangkut-sangkut memang kadang-kadang dia sangkut juga. Adakah suara okey ataupun video okey, jadi mungkin boleh bagi feedback InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Jadi berbalik pada cerita meteor tadi tu, kan? Jadi saya turunkan cerita meteor tak. Okey. Siapa yang lambat masuk bukan salah saya. Okey, dia patut dah masuk ni dah pukul 9 suku dah, sepatutnya dah masuk dah ni. Lambat masuk kelas. Jadi apakah yang berlaku? Okey, jadi bila kita tengok berita, kita tengok daripada laman web daripada Sabah Stargazer terutama daripada Sabah Stargazer yang di Facebooknya yang memberitahu apakah yang sedang berlaku di sana, apakah yang telah berlaku di sana kan. Jadi ramai yang memberi laporan bahawa ada bunyi yang kuat. Okay. Jadi saya pun cari. Saya dapat tahu berita tu adalah daripada WhatsApp. Daripada grup WhatsApp. Siapa yang tanya saya tengok? Yang tanya saudara saya, betul ke cerita ni? Kan, bila tengok dalam berita tu, dalam WhatsApp tu, bunyi kuat muncul kedengaran bla bla bla, laporan daripada Persatuan Astronomi Brunei, Brunei Astronomical Society, Persatuan Astronomi Brunei Darussalam. Okey, jadi PABD kan. Jadi bila dapat macam tu je, patut ada satu video dalam WhatsApp tu yang menunjukkan
gambar meteor, gambar orang tengah ambil apa tu daripada mungkin daripada kamera ke apa ke, dashcam ke apa ke, kamera tu dia tunjuk, lepas tu dia hadap kat atas, lepas tu dia tunjuk atas tu elok, tengah tunjuk atas pun muncul pula meteor. Kan. Jadi bila dah tengok video tu, pertama yang saya agak was-was adalah macam mana orang yang ambil video tu dia boleh tahu meteor tu muncul kat situ. Itu nombor satu. Sebab apa? Sebab bagi anda yang dah pernah ikuti ceramah-ceramah falak online, ceramah falak secara online sebelum ni, saya telah ataupun peminat-peminat penggiat astronomi banyak kali menceritakan bahawa meteor ni bila dia muncul tiba-tiba dan dia muncul daripada arah yang kita tak tahu. Jadi kita tidak mungkin kita boleh ambil kamera, hala satu kawasan langit, standby, kemudian elok pula keluar dekat situ. Adalah mustahil benda tu macam tu. Okay? Dia bukan komet lain, meteor ni lain. Okay? Dia bukan kapal terbang tu boleh dah. Kapal terbang tu nak lalu situ lah, kita pun standby kamera tu betul cantik, kapal terbang lalu dekat bulan. Itu boleh lah sebab kapal terbang slow. Tapi meteor bukan macam tu. Jadi bila dah macam kes macam tu, was-was lah. Jadi saya pun menghubungi rakan saya, Hazari, ada dalam kita punya komen kita ni, iaitu daripada ahli Persatuan Astronomi Brunei, untuk mendapatkan confirmation betul ke tak cerita tu daripada Persatuan Astronomi Brunei. Kadang-kadang orang duk forward WhatsApp ni pun dia main petik je nama. Kan, dia main petik je nama, lepas tu tiba-tiba orang tu tak cakap apa-apa, dia main petik je nama tu. Jadi masalah juga. Jadi saya pun direct pergi kepada source tuan punya persatuan tu, tengok apa cerita dia. Dan dia telah pun, Tuan Hazari kita pun telah confirmkan dengan saya memang benda tu berlaku. Cuma saya tak tahu hal kan, hujung minggu. Jadi hujung minggu tak tengok WhatsApp kan, tak tengok social media. Jadi benda tu macam tu. Kemudian bila macam tu saya tanya video ni ke? Kan saya video tu saya dah was-was juga. Tapi rupanya video lama tahun 2016 yang telah pun di-sharekan dekat YouTube. Pada itu pun ada orang mempersoalkan kesahihannya, mungkin edit ke apa benda ke kan. Tapi itu video 2016. Bukan yang benda tu yang berlaku dekat kelihatan dekat Brunei tu. Kan. Jadi nampak tak? Okay. Jadi moral of the story kat sini adalah, okay, bila kita dapat berita macam tu, kita check dulu sumber dia daripada mana, satu. Lambat sikit tak apa, jangan nak kelang kabut forward. Yang saya nampak masalah di sini adalah kita kelang kabut forward. Kita nak jadi orang yang pertama forward. Okay? Jadi bila dah macam tu, kelang kabut kan, sekali dengan video-video yang tak apa-apa tak video tu pun sekali forwardkan sekali. Jadi itu masalah dia. Jadi bila dah macam tu, dapat confirmation. Cuma bila check balik, rupanya ada video yang telah dikongsikan oleh Persatuan Astronomi Brunei dekat Instagram mereka dan juga dekat YouTube. Kan. So bila check balik ada video dia. Sikit je video tu kan. Saya tak pasti video tu dekat YouTube. Nanti saya check dekat YouTube. Saya check balik dekat sini saya boleh kongsi kot. Minta izin tuan rumah Brunei Astronomy untuk saya kongsikan sikit video tu. Jadi saya akan bagi link di dalam ruangan komen, boleh tengok sendiri video tu. Okey, ni dia saya kongsikan. Jangan tengok announce ni. Jadi inilah video dia. Sekejap saya kongsikan dalam ruangan komen ni. Itu dia link dia. Jadi daripada video ni kalau boleh kita tunjuk tapi tak share screen. Minta maaf. Okey. Ni dah mula pening ni. Okey, ni dia. Tunjuk video short sendiri, kata pun tak share screen. Okeylah, besar sikit Okey, jadi ini adalah video oleh Brunei Astronomi. Kena ingat Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Okey, jadi sila like ataupun sila like atau subscribe pada
channel YouTube mereka, dekat Instagram pun ada. Jadi berdasarkan ni dia kata pukul 11 pagi daripada Brunei, ini gambar yang dirakam oleh sebuah kereta ataupun sebuah dashcam. Cuba lihat di sebelah atas ni, sebelah atas kanan Okay, saya tak pasti saat keberapa tapi dia akan muncul terang sikit je kat sini, sebelah atas ni. Maksudnya kalau tengok sendiri dekat YouTube boleh nampak lebih jelas. Kalau dalam live ni mungkin susah sikit. Saya pun tengah tunggu mana dia muncul. Tu dia, nampak? Ada sedikit sinaran cahaya kat sini. Okay? Yang terang kat sini. Jadi kalau kita tengok lagi sekali, rasanya dia ada, daripada Abdul Wafi Haji Ruzi daripada Pulau Lapis, daripada dashcam. Jadi ini tuan punya video ni tu yang telah dikongsi oleh Brunei Astronomy di sini, nampak yang cahaya terang. Jadi cahaya tu, video ni adalah video yang telah diverifikan oleh Brunei Astronomy. Jadi tapi masalahnya dia punya cahaya tu muncul sipi sangat. Hujung frame. Dekat hujung frame. Tapi kalau kita tengok di sini, kalau kita ulang beberapa kali, kita akan dapat lihat dia punya satu sifat dia, nampak? Saya ulang Sifat dia muncul, tiba-tiba terang. Tiba-tiba dia muncul dan dia sangat terang. Nampak? Okay? Saya ulang. Dia tiba-tiba muncul dan dia sangat terang. Jadi itu adalah perangai sebuah meteor. Okay? Dia tiba-tiba muncul, lepas tu dia terang. Okay? Tapi dalam kes ni adalah sebuah meteor yang amat terang, yang boleh dilihat pada waktu siang. Selalunya meteor waktu malam. Walaupun siang meteor ada, tapi waktu malam, waktu siang pun ada. Cuma kita tak nampak pasal matahari tu terang. Kadang-kadang bila dia besar, meteor tu besar dan dia meletup, meletupan dia besar dekat atmosfera, barulah kita nampak. Dan kalau berawan tak nampak juga. Dia kena tak ada awan. Okay? Ataupun kurang awan. Jadi dalam kes ni kita nampak sifat benda yang dalam video ni adalah satu sifat yang menyerupai sebuah meteor. Kan? Kemudian saya tak pasti dalam video ni ada bunyi, kita rasanya tak ada kot bunyi boom kan. Jadi tapi berdasarkan laporan-laporan orang ramai yang mengatakan bahawa kedengaran bunyi yang mereka yang tak tengok tapi dia dengar bunyi. Okay? Dia dengar bunyi boom. Okay. Jadi kita dapat dua benda, dua maklumat. Yang pertama adalah video yang menunjukkan sifat muncul terang dan laju tiba-tiba. Kemudian kita dapat maklumat berkenaan dengan bunyi kuat. Dan benda tu berlaku pada waktu yang sama pukul 11 pagi. Okay, pada pukul 11 pagi. Jadi orang kata itu dah nampak dia punya jigsaw puzzle tu kan. Selalunya saya buat macam tu lah, saya check jigsaw puzzle. Lepas tu berdasarkan yang tu bila kita tengok, okey, nampak gayanya memang sifat-sifat sebuah meteor. Okay. Kalau nak kata kapal terbang, dia tak keluar cahaya macam tu. Kan, dia tak keluar cahaya tiba-tiba macam tu. Walaupun katakan kapal terbang tu dia keluarkan sonic boom. Kan, sonic boom bahasa Melayu apa apa nama dia, istilah dia saya pun tak ingat. Okay. Sonic boom. Okay. Tapi sonic boom pun dia tak keluar cahaya macam tu. Okay. Kita nampak kapal terbang tu dan boom, bunyi kuat. Okay. Dia tak keluar cahaya macam tu. Dia punya sifat dia macam tu. Dan dia bukan komet. Komet tak bergerak macam tu. Tak ada komet yang terang dekat langit pada ketika ini. Kalau komet, satu dunia orang boleh nampak komet tu. Okay? Pasal komet berada dekat luar angkasa lepas. Yang ni hanya kawasan setempat. Brunei, Sabah, Sarawak. Kan? Localized punya event. So kalau localized punya event, dia adalah benda yang dekat. Dia bukannya berada dekat angkasa lepas. Dia berada dekat atas kepala kita. Atmosfera kita. Jadi apakah benda-benda yang berlaku dekat atas atmosfera kita? Kapal terbang, hujan, kilat, meteor. Okay? Jadi apa lagi? Benda-benda macam tu lah. Kan? Tapi dia bukan dekat luar angkasa lepas. Jadi dia nampak dia punya satu-satu kita check. Kan? Jadi kita dah buang. Okay, bukan komet. Okay? Kalau asteroid, tak mungkin asteroid. Kalau asteroid, dia tak muncul macam ni. Asteroid, saintis dah nampak lama. Pasal asteroid ni lagi besar. Dia lagi besar, daripada jauh, saintis dah boleh nampak.
Dia datang, alamak datang. Dia macam tu. Okay. Meteor, dia kecil. Okay. Bila meteor ni kecil, dia muncul tiba-tiba. Okay. Jadi bila dia muncul tiba-tiba, kita tak sangka. Itu sebab kita tak tahu bila masa dia muncul, dekat mana arah dia muncul. Itu sifat dia. Dah faham sifat-sifat meteor. Okay. Jadi sebelum tu saya nampak ada satu soalan. Soalan ni bagus ni. Yang hitam tu apa Yang hitam tu itu adalah kotoran ataupun comot pada kamera dia ni. Bukan kat langit tu, nampak? Itu kamera dia tu. Nampak? Macam mana saya tahu benda tu kamera? Macam mana kita boleh tahu benda ni kamera? Cuba tengok kalau kita gerakkan video frame ni, kan kita nampak awan dekat belakang tu bergerak. Tapi dia tu tak bergerak, kat situ je kan. So nampak gaya ni lebih kepada comot. Kan. Dan tadi kalau ada pasang dashcam kat kereta tu, tolong selalu cuci sikit lah. Kalau tidak, gambar kita macam ni lah. Comot sana, comot sini kan. Ataupun dashcam atau cermin kereta. Dia tak basuh kereta ke benda kan. Yelah masuk dalam hutan, daun ke benda. Tapi kat sini ni kotoran. Okay. Okay, jangan risau. Jangan risau pasal benda hitam tu. Benda hitam tak ada apa-apa. Tak penting. Yang kita nak cerita tu pasal meteor tu. Okay. Tapi bagus juga soalan tu. Kita pun tak pasal benda tu. Saya zoom. Ambil zoom. Okay, jadi dia macam tu. Dia muncul macam tu. Kemudian, cek. Tak ada video. Hanya ni satu je video. Okay. Kemudian pagi tadi, saya tak tahu keratan akhbar yang bila punya tarikh, semalam punya ke apa benda ke, tapi ada orang kongsi lah. Daripada sebuah agensi kerajaan, saya tak nak sebut siapa, okay, yang telah mengatakan bahawa itu bukan meteor. Menolak sebarang kemungkinan itu bukan meteor. Sebab kalau meteor jatuh kat bumi, boleh detect. Dia punya alat semua kan. Okay. Kita tolak tepilah dia punya statement, cepat sangat statement tu keluar kan. Okay. Tapi bila petang tadi dapatlah berita yang terbaru daripada rakan kita, daripada Sabah Stargazer, daripada Emma yang telah pun berkongsi sebuah lagi video. Okay. Sebuah lagi video saya tunjuk ni. Adakah kalau saya mainkan video ni, dia bukan video Simpson ni, mana video dia? Ni dia. Saya cuba check. Kita boleh full screen tak? Saya cuba full screen kan tak boleh full screen. Jadi ini adalah video yang telah dikongsi oleh Sabah Stargazer. Jadi sekali lagi saya minta izin halalkan Sabah Stargazer. Saya tunjukkan video ni dalam siaran live di sini untuk kita sama-sama kongsikan. Kalau tak boleh, tolong beritahu terus dalam komen tu cakap tak boleh tunjuk, kena tengok sendiri dekat Facebook. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey. Tolong beritahu cepat. Ini kita pun main petik je kan. Tapi itulah ia telah dikongsi di YouTube, di banyak tempat lah. Okay. Jadi minta izin. Ada tuan-tuan dia ada ramai sini. Emma ada, Loman pun ada kan. Okay. Jadi ini rakaman yang telah dirakam di Sabah. Okay. Video tadi adalah daripada Brunei. Okay. Tapi ini adalah daripada Sabah. Waktu yang sama, pukul 11 pagi. Okay. Okay, ini video daripada Max Clarito, Kampung Navahyu, Penampang. Tengah naik kereta mungkin nak pergi cari kopi ke apa benda ke, nampak sini, tiba-tiba muncul. Lagi dekat kawasan sini, tengah-tengah. Tu dia. Okay, sekarang jangan tengok mouse saya, tengok gambar ni. Jangan follow mouse saya tau. Okay. Tengok dekat lampu ni. Okay. 1, 2, 3. Tu dia. Tu dia. Okay. Muncul terang. Okay. Lagi kalau tak silap saya, video ni dia zoom dekat kawasan pokok. Dia zoom lagi. Itu dia. Okay. Ni dia zoom lagi sekali. Ni memang suka zoom dia orang ni. Zoom lagi. Okay, itu dia. Ni dah lah zoom, dia slowkan lagi. Okay.
Jadi kalau kita lihat di sini, saya cuba pauskan dekat mana momen ketika dia muncul tu. Okay, ini dia. Cantik gambar ni. Okay, jadi ini orang kata itulah gambar yang saya kira video yang kedua yang saya ternampak sendiri dan saya telah dikongsikan oleh yang saya terjumpa, terserempak, dan ini adalah jauh lebih jelas dia punya kamera tu. Memang rezeki lah, kamera tu sedang menghala ke tempat di mana jatuhnya meteor tu. Okay, muncul, bukan jatuh munculnya meteor tu. Okay, jadi kita boleh nampak dia yang tadi tu alah CP kan sikit ujung atas ni kan alamak sikit, tapi yang ni dia betul-betul kat tengah-tengah kan. Jadi ini lebih jelas nampak dia punya sifat-sifat bentuk cahaya dia tu. Okey, nampak dia punya sifat-sifat bentuk cahaya dia tu, dia berapi. Kalau kita boleh, saya tak pasti boleh slow motion ke tak, kalau dekat YouTube boleh kot. Saya gerakkan sikit-sikit jenuh ni. Okay, nampak dia mula muncul. Lepas tu sikit lagi, muncul lagi, makin terang, mungkin ni celah-celah awan kot. Kemudian dia makin terang, jadi kecerahannya berjaya menembusi awan yang ada kat situ. Yang kita boleh lihat, dia punya terang tu, bahagian depan tu mula bercahaya yang begitu terang. Kemudian lepas tu, dia makin memanjang, lepas tu hilang. Nampak? Okay, saya cuba ambil yang video yang ni lah kot, yang besar sikit. Okay, besar sikit. Okay, dia belum muncul. Sikit. Lepas tu nampak, dia dah mula nampak dia punya ekor dia tu. Kemudian dia mula memanjang, ekor dia dekat belakang. Okay. Kemudian hilang. Bukan hilang, yang depan yang cahaya yang terang tu hilang. Kemudian ekor tu pun hilang. Okay. Jadi nampak, itu adalah sifat-sifat sebuah meteor. Sebab meteor ni adalah batu-batan habuk-habuk debu yang daripada angkasa lepas yang jatuh dalam atmosfera bumi dan dia terbakar. Masa dia terbakar, itulah yang kita nampak dalam video tu. Dalam video ni kan. Dalam video tu, itulah dia yang terbakar tu. Adalah bila dia sedang masuk dengan kelajuan yang amat tinggi, bila dia bergeser dengan atmosfera dia tu, dia menghasilkan tenaga yang amat kuat, amat besar, menghasilkan cahaya dan api. Okey, terbakar lah. Okay. Kemudian, kenapa jadi dia hilang lepas tu? Sebab dia hilang lepas tu, benda dia tu dah hancur. Habuk tu dah hancur lah, dah terbakar. Bukannya benda tu bakar, apa tu ada lagi? Tak ada. Kan dia hancur. Kalau dia tak hancur, dia akan terbakar terus sampai jatuh ke bumi, maka terbentuklah kawah. Letupan kawah ke apa benda semua-semua tu kan. Okay. Kalau dia besar lah. Kalau dia tak besar, kalau dia bila dia sampai ke permukaan bumi, kelajuan dia tak begitu laju sangat, dia tak menghasilkan kawah pun, kadang-kadang dia jatuh kelebuk macam lubang gitu je. Dalam kes yang dekat Sumatera itu, dekat Sumatera ke apa, dekat Aceh tu, yang seorang dekat Indonesia kan, dia jumpa benda tu jatuh dekat rumah dia kan. Okay? Itu kes yang selamat dia, nasib baik dia, benda tu tak jatuh kuat kan, dia jatuh betul-betul kelebuk atas rumah dia. Itu kes macam tu juga. Tapi ada kes kalau dia begitu besar, dia jatuh boleh menghasilkan kawah. Okay? Kalau dia lagi besar, kalau asteroid, itu lain cerita. Ini kita cerita pasal meteoroid. Meteoroid, batu-batu yang jatuh ke atmosfera menjadi meteor dan dia hancur. Kalau asteroid, dia terbakar, dia tak hancur. Dia terus tembus atmosfera, jatuh ke bumi, hancur bumi dengan kawah-kawah dengan tsunami semua tu. Jadi dia benda yang berlainan. Okay? Bukan meteoroid. Meteoroid ni bukan asteroid. Asteroid ni bukan meteoroid. Asteroid ni lagi besar. Okay? Dia ni lagi besar. Okay, semua faham? Jadi bila dia hilang, dia muncul, bila dia hilang tu, bermaksud dia dah hancur. Kemudian bergantung pada jarak meteor tu dengan kita, barulah kita dengar bunyi dia, dentuman dia. Sebab
cahaya lagi bergerak lagi laju daripada bunyi. Kita nampak dia dulu baru bunyi sampai kat kita. Contoh kapal terbang. Kapal terbang yang lalu atas kepala kita kan. Kita nampak kapal terbang dulu. Berapa minit kemudian baru kita dengar bunyi. Benda dulu. Itulah dia. Cahaya kita nampak dulu berbanding dengan bunyi. Masa bunyi lambat sikit kelajuan dia. Jadi apa, itulah dia yang kasih. Dan bila saya tengok video yang dikongsikan oleh Sabah Stargazer ini, maka memang saya yakinlah bahawa apa yang berlaku di Sabah, di Brunei itu, yang bunyi kuat itu adalah daripada sebuah meteor yang jatuh ke dalam atmosfera bumi. Tapi meteor ni dia ada nama lain. Meteor yang jenis macam ni dipanggil sebagai bolide. Saya ada kongsi sebutan dia, bolide. B-O-L-I, saya tuliskan ni. B-O-L-I-D-E. Bolide ni adalah meteor yang meletup di udara. Yang masuk dalam atmosfera bumi dan dia meletup di udara. Dia meletup itulah yang menghasilkan bunyi. Meteor yang kita nampak waktu malam yang macam musim meteor Gemini yang busuk-busuk tu, itu dia tak meletup, dia terbakar. Dia terbakar. Tapi kadang-kadang boleh berdengar bunyi macam hissing. Itu yang jenis yang dia besar sikit lah kan. Tapi dia tak meletup. Dia tak meletup. Dia macam benda terbakar lah. Macam masuk. Patah hancur. Kan? Tapi yang ni masuk, bakar, pum, meletup. Dia meletup tu, kita bagi sebagai bolide. Okay? Itulah istilah sebenarnya yang kita sepatutnya sepatutnya kita faham. Dia bukan fireball. Dia meteor ni, dia ada meteor, fireball, bolide. Meteor ni yang halus, fireball ni yang meteor yang terang. Bolide ni lagi terang, dia meletup-letup. Okay, dia meletup-letup. Ni dia macam gini, saya pun yakin lah apa yang berlaku dekat situ adalah sebuah bolide ataupun meteor yang telah masuk dalam atmosfera kita dan meletup. Okay. Jadi adakah dia jatuh kat bumi? Kalau berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Meteorologi Malaysia, dia katakan dia tidak mengesan apa-apa gegaran. Okay. Ataupun gegaran ataupun ialah benda yang jatuh kat bumi. Okay. Saya tak pasti adakah alat yang mereka gunakan tu boleh juga mengesan gegaran daripada udara. Saya tak pasti, jadi saya tak boleh nak komen yang bab tu lah, pasal saya tak tahu kan, mungkin siapa boleh kongsi lah kot. Tak pernah tengok alat dia kan. Tapi dia tak kesan. Jadi sebabnya dia memang tak kesan sebab apa? Pasal dia tak jatuh lah. Dia tak jatuh kat bumi, dia hancur. Jadi ada yang bertanya, dekat ke tak benda tu dengan atas kepala kita? Sebenarnya meteor ataupun bolide ke apa benda ke yang berdesuk-desuk atas kepala kita ni, jarak dia dengan permukaan kita ni, daripada permukaan bumi sampai dekat kedudukan dia tu, lebih kurang 80 km, 80, 70, 80, 90 km je. Tak jauh tu. 90 km. Sebab atmosfera bumi kita ni tebal je 90 km je. 90 km, 100 km, 80 km, itulah tebal atmosfera bumi. Atas daripada tu adalah tak ada atmosfera. Angkasa lepas lah. Itu sebabnya bila dia masuk dalam atmosfera bumi kita ni, dia terbakar. Baru dia terbakar. Jadi terbakar tu daripada permukaan bumi ni tak jauh. 90 km je. Okay. Jadi tapi alhamdulillah Allah cipta bumi kita ni ada atmosfera yang tebal yang berjaya menapis habuk-habuk yang terbakar ni supaya tak jatuh kat bumi. Itulah yang kita kena tengok dan rasa bersyukur. Bukannya buat teori yang pelik-pelik. Ini macam mana ni, tanda-tanda apa ni? Kan. Ini musim ni, ni mesti ini kena apa? Ini machine hub ni yang menghasilkan meteor. Dah mulalah keluar pelik-pelik kan. Tak ada. Kita tengok tu daripada sudut kita bersyukur yang Allah cipta bumi kita ni untuk selamat kita hidup kat atas bumi ni. Dengan adanya atmosfera, selamat kita daripada benda ni. Benda-benda kat angkasa lepas ni memang banyak. Habuk-habuk ni bersepah. Angkasa lepas ni bukan kosong, dia macam-macam ada kat atas tu. So benda tu satu pengajaran, satu benda yang kita harus rasa bersyukur. Kan. Dan kita pun kena tengok juga daripada sudut betapa lemahnya kita. Kalau benda ni jatuh, orang nak jatuh kat atas kepala kita memang tak boleh buat apa. Kan. Itu sebabnya kita kena sentiasa berdoa. Kan. Insaflah kita. Okay. Jadi saya tengok banyak soalan ni. Saya cuba sebelum saya panjang ujung-ujung sikit ni, saya kongsi balik, ghostan balik apa benda yang ni.
Okay, saya tengok balik-balik. Saya tengok Arif kata sonic boom tu dentuman sonic, ledakan sonic. Okay, so itu istilah dia. Okay, Nursina bertanya kenapa meteor tak dapat dikesan awal? Sebab meteor ni dia ketulan-ketulannya kecil. Kadang-kadang sebesar habuk hingga beberapa meter besar dia. Okay? Kecil lah tu, kecil. Bayangkan benda yang berbelas-belas meter ni tapi berada kat angkasa lepas. Okay? Dia asalnya daripada angkasa lepas. Mengelilingi matahari. Ada orbit dia sendiri. Habuk-habuk ni ada orbit dia sendiri. Ketika dia angkasa lepas, dia tak ada apa-apa. Habuk. Dia tak boleh nak membalikkan cahaya matahari sebab dia kecil. Jadi kita tak nampak dia wujud ke tak wujud. Okay? Jadi, macam mana kita tahu dia muncul? Bila dia berlanggan dengan bumi je, baru kita nampak. Oh, ada banyak meteor rupanya. Itu sebabnya kita ada musim meteor. Musim meteor macam Geminids, Perseid bulan Ogos, Geminids bulan 12. Kita dah tahu masa tu banyak meteor muncul sebab berdasarkan rekod-rekod dulu, okay, berdasarkan rekod-rekod lama, pada tarikh ini banyak pula meteor yang muncul. Bila dia check balik, oh rupanya pada ketika tu bumi punya orbit memasuki kawasan di mana ada banyak lingkaran habuk-habuk. Jadi bumi melintas. Masa dia melintas, oh banyak meteor. Bila bumi dah keluar, oh dah tak banyak meteor. Dia macam tu lah kes dia. Tapi bila selagi kita tak berlanggar dengan dia, selagi itulah kita tak tahu dia ada dekat angkasa lepas tu. Okay? Memang tak boleh. Meteor tak boleh dikesan awal. Asteroid boleh. Dia berbeza. Okay, kena faham Asteroid dan meteor lain. Asteroid besar, boleh nampak. Dia seketul benda yang besar, boleh balik cahaya matahari. Kita boleh nampak daripada jauh. Meteor tak boleh pasal dia kecil. Bukan meteor, meteoroid. Istilah dia. Meteor adalah bila meteoroid dah jatuh kat bumi terbakar. Itulah meteoroid. Meteoroid dia terapung kat angkasa lepas. Bila jatuh kat bumi terbakar, kita panggil dia meteor. Dalam gambar ni. Kalau meteor ni jatuh kat bumi, kita boleh angkat, dia panggil meteorite. Meteorite. Ketulan meteorite. Benda yang sama je. Istilah dia lain-lain. Okay? Ada banner yang telah ada dikongsi. Scientific Executive berkongsi istilah-istilah dia. Okay? Okay. Okay, ada tanya kira dekat dengan bumi lah ya. Dia atas kepala kita je tu. Okay? Tak jauh pun. Okay, possible tak serpihan meteor yang betul tu jatuh kat bumi atau semua terbakar? Dia 99, berdasarkan rekod 99% daripada meteorit yang jatuh terbakar. Hanya berapa persen yang sedikit saja yang jatuh kat bumi yang boleh dikesan. Itu sebabnya dia orang, sekarang ni kan dia ada orang yang mengumpul meteorit. Dan dia kumpul-kumpul, dia buat dekat apa? Dia buat pameran, dia jual kan. Macam dekat Planetarium Negara ada satu sampel dekat Balai Cerak, dekat Kompleks Falak Al-Khwarizmi Melaka pun ada juga sampel meteoroid kan. Macam mana dia orang tahu macam mana benda tu tahu jatuh kat bumi, macam mana dia orang dapat benda tu? Pasal benda tu jatuh kat bumi tak sempat hancur. Dia tak sempat nak hancur. Jadi adalah. Okey. Okey. Okay, saya dah jawab yang jatuh ke bumi ke memang dia tak jatuh ke permukaan bumi, dia masuk dalam atmosfera bumi. Okay, ada yang tanya pernah nampak waktu malam warna hijau terang boleh tahan besar juga, itu meteor ke? Kalau dia besar, dia meteor lah tu, benda tu meteor ni selalu dia warna hijauan, betul lah tu, dia warna hijau terang. Jadi bagus pemerhatian Muhammad Hazim Rahim ni, bagus. Dia bukan sekadar nampak dia punya kecerahan dia, boleh nampak warna dia. Okay? Jadi itulah ciri-ciri seorang pencerap yang bagus. Bila dia tengok, dia perhatikan segala aspek. Terang dia, laju dia, warna dia macam mana. Jadi dalam kes ni, bila Hazim kata warna hijau terang. Dan meteor ni memang selalunya warna hijau. Okay? Berdasarkan dia punya mineral dia lah. Saya pun ingat. Tapi berdasarkan kebanyakannya warna hijau. Kehijauan, warna hijau. Jadi kalau dia terang, kadang-kadang dia orang panggil sebagai fireball. Yang halus-halus tu meteor. Tapi kalau macam terang, kita boleh nampak 2-3 second terang dia macam planet Venus tu. Itu sebagai fireball. Okay, itu fireball. Tapi benda yang sama lah, istilah je lain. Macam kita kancil, kita Mercedes. Kereta juga. Kan, cuba ni kancil, Mercedes. Sama je. Benda yang sama. Okay?
Okey, ada yang nak kongsi. Satu malam tu tengah kat rumah, tiba-tiba ada satu cahaya yang atas kepala, lalu tengah laju tapi tak ada bunyi. Cahaya colour hijau biru macam tu. Yes, itulah dia meteor. Okey. Macam mana saya rasa benda tu meteor? Pasal dah diberitahu colour dia. Hijau, biru-biru, hijau lah, kehijauan lah. Itu sifat-sifat sebuah meteor. Dia tak ada bunyi dentuman. Tak semestinya meteor yang nampak pada waktu malam tu ada bunyi berdentum. Bunyi berdentum tu kalau meteor tu meletup. Dia masuk terbakar, pum, meletup. Baru ada bunyi dentuman. Kalau dia masuk terbakar gitu je, dia tak meletup. Tak ada bunyi dentuman. Dalam kes yang dekat Sabah ni, dia masuk terbakar dan meletup. Tu yang ada bunyi dentuman. Okay, faham Okay, bagus semua ni. Okay, suka tengok macam okay, ada yang kata pernah nampak warna putih. Yalah, dia meteor ni kan dia putih, dia mostly hijau lah, tapi kadang-kadang nak nampak hijau tu kadang-kadang kita tak terperasan. Kan. Kalau kita ambil gambar, baru kita boleh check balik. Oh, macam tu rupanya. Okay. Okay, Syafiq Osman bertanya, kat Malaysia ni ada tak meteor yang dijumpai? Saya tak pasti pula dalam rekod. Ada tak meteor yang telah ditemui dekat Malaysia? Tak pasti. Rasanya macam tak ada kot. Kalau saya tak pasti. Tak pasti. Kalau di museum kan, adakah yang dia telah di museum kan, dalam pameran tu tadi saya sebut, Planetarium Negara ada, Museum Negara saya tak pasti, Kompleks Falak Al-Khawrizmi dekat Tanjung Bidara Melaka ada satu, kat tempat lain ada kot, saya tak pasti. Okay? Boleh siapa yang tahu tu boleh beritahu lah dekat mana yang tempat sampel-sampel meteor ni yang telah dipamerkan lah. Okay? Dipamerkan, insyaAllah. Okay. Okay, Tuan Naknam kita kata mungkin terjunam ke dalam Laut Cina Selatan. Okay, berdasarkan apa yang kajian yang dibuat oleh Naknam kita, lintasan meteor tu menghala ke arah laut. Dia pergi ke laut. Okay, jadi kalau dia ke laut, mungkin dia jatuh. Kalau ada serpihan pun, serpihan tu dah mungkin jatuh kat laut, tenggelam. Jadi tak jumpa lah. Okay. Jadi kita kena ingat bumi kita ni 70% diselaputi oleh lautan. Jadi kebarangkalian ialah susah lah nak kata hanya kata kebarangkalian tu rendah lah nak jumpa meteor tu jatuh dekat bumi. Okay. Jadi bobo ingat kes yang macam ini, kita cuba rujuk balik yang kes dekat Rusia tahun 2013 kot. Chernyalynsky Rusia tu yang meletup kan. Okay, jadi itu adalah kes yang paling ekstrim orang kata lah, paling besar lah. Itu memang dahsyat tu. Okay. Dia punya ketulan tu besar. Kalau tak silap dia berapa belas meter dia punya saiz apa tu meteoroid dia. Okay. Okay. Dia tak. Okay, ada soalan daripada kita punya Sifu kita, Astronomical Society of Brunei, ABD. Ni saya tahu siapa yang handle benda ni. Adakah agensi yang berminat untuk mengkaji meteor ni lebih lanjut selain Sabah Stargazer? Adakah agensi? Saya kurang pasti ada tak agensi di Malaysia yang sedang mengkaji meteor. Okay. Kaji daripada sudut, ialah kajian research lah kan, material ke apa benda kan, saya tak pernah dengar lah pula. Tak pernah dengar lah pula. Jadi mungkin ada, mungkin tak ada, jadi saya tak boleh nak jawab. Siapa-siapa yang ada maklumat boleh tolong kongsikan dengan Astronomical Society of Brunei dari sana, PABD punya komen ni boleh bagi kat dia. Okay, Khairul Rizwan. Okay, minta maaf. Kita selalu berkomunikasi tapi saya jangan sebut nama. Okay. Tunggu time Lyrids yang banyak bolide kalau tak silap. Okay, bolide. Lyrids tu adalah salah satu musim meteor juga yang berlaku pada bulan April. Okay. Dan kadang-kadang setiap musim meteor ni ada berlainan jenis meteor yang muncul. Ada yang jenis halus, ada yang terang, ada yang banyak bolide macam gini. Macam Lyrids dia katakan banyak bolide.
dia ada macam kelainan sikit-sikit. Okey, jadi baiklah, boleh ni. Boleh teruskan orang kata check apa benda ni. Okey, Daknam telah confirm dashcam tu menghadap ke arah barat. So kalau daripada Brunei, Sabah kalau menghadap barat memang ke laut lah. Okay, memang ke laut lah. Adakah meteor mempunyai elemen mineral yang tak ada pada bumi? Rasanya semua ada. Okay. Elemen meteor ni sama je macam mineral bumi, besi, benda-benda macam tu lah. Detailnya saya tak ingat. Okay. Tapi dia tak ada benda yang pelik-pelik. Kan. Okay. Okay, ni biasanya ada yang Cimah kata nanti nak tengok lah. Okay, nak tengok tu boleh. Tapi masalah meteor ni kita tak tahu muncul bila, arah mana. Bukan meteor lah. Meteor yang besar macam ni, kita tak tahu masa bila dia muncul, masa arah mana dia muncul. Jadi itu sebabnya kita kena sentiasa perhatikan langit. Itulah dia punya moral of the story dia tu kan. Benda-benda macam ni kena sentiasa perhatikan langit. Ini pun sebenarnya kalau kita lihat, bukan orang tak tengok, orang tak mencari dia ni, dia muncul. Kebetulan ada orang ternampak, kebetulan juga ada video yang rekod hala tempat yang sama. Okay. So kata apa tu, rezeki kan. Tidak boleh dirancang benda ni, okay? Tak boleh dirancang. Azari dia tanya bagaimana cara untuk mengesahkan benda-benda meteor dan bukan debris daripada satelit NASA. Salah satu cara kita boleh follow, saya tak ingat akaun Twitter siapa saya tak ingat akaun Twitter dia. Ada satu akaun Twitter tu yang selalu dikongsikan dengan kita roket apa yang naik, roket apa yang dekat angkasa sedang nak turun, yang sedang jatuh debris lah kan, yang jatuh dekat turun ataupun yang on the way nak apa kata dia turun dan dia terbakar kan. Jadi kita tak tahu dia punya dekat arah mana, dekat Malaysia ke dekat sini ke, ada benda tu ada. Tapi saya tak ingat Azari, minta maaf tapi salah satu lagi kalau kita tahu dia bukan debris, sebab kalau dia debris satelit yang jatuh kat bumi ni, dia bukan jatuh menjunam macam ni, dia banyak jatuh mengiring, angle dia kata dia tak curam, dia angle macam ni. Okay, berpanggil angle apa ni? Angle macam ni lah kan. Dia bukan macam ni. Dia ni kan. Jadi angle dia CP macam tu. Jadi bila dia jatuh dekat atmosfera bumi, kalau based on apa yang video-video dia orang kongsi kan, kita boleh nampak dia bila masuk, lepas tu dia pecah. Lama dia punya tu. Mungkin dalam beberapa second, 10 second, 15 second, lama tu. 15 second kita nampak dia kita boleh nampak macam tu. Meteor ni dia cepat. Bolide ni dia macam 5-6 second, 7 second macam tu kan. Tapi kalau dia lagi panjang macam tu, benda macam dia hancur, macam dia berkecai, itu jenis yang debris kapal angkasa ataupun satelit lah. Okay. Okey, Mr. Azim kata apa kandungan dalam batu meteor? Okay, meteor ni mostly adalah kandungannya adalah gabungan batu dan besi. Kalau siapa yang pernah tengok meteoroid, siapa pernah pegang benda tu, memang berat. Seketul tu berat. Badan kita tengok tu macam batu dan besi tu dah sebati ke. Dah macam campur lah. Okay? So dia banyak batu dan besi. Dia bukan komet lain. Komet batu, debu, ais. Yang meteoroid ni batu dan besi. Okay? Jadi itu kandungannya. Okay? Jadi yang sama juga tadi, Azrul Razan tanya kandungan dia air dan ais ke? Dia kan, dia batu dan besi. Air dan ais adalah komet. Itu lain komet. Jadi kalau meteor, walaupun meteoroid tu ada unsur-unsur ais, bila dia masuk dalam atmosfera bumi ni, dia ais tu dah terbakar, ais sudah kering dah. Okay? Jadi dia dah cair dah, ais sudah cair dah, jadi wap dah pasal terbakar. Jadi bila benda tu jatuh kat bumi tu, yang tinggal adalah batu dan besi.
Okey, okey, ni baru ni. Jarang jumpa saya berminat mengkaji meteor di Malaysia sebab tu saya join grup Yahoo Brunei Astronomy tahun 2007. Ni orang lama ni, okey. Tak ada persatuan seperti seperti kat Malaysia masa tu tak ada persatuan. Oh okey. Betul lah 2007. Masa tu Malaysia tak ada tak banyak persatuan yang aktif kan. Yang ada kalau ingat Falaknet adalah saya punya tu kan. Kita geng Falaknet dengan Brunei Astronomy tahun 2007. Rasanya kita start daripada tahun 2000 kot. Yahoo Group dah tak ada dah Yahoo Group tu Okay, ada satu lagi. Kita tengok sini. Kenapa dia meletup selain sebab geseran? Kenapa dia meletup selain sebab geseran? Kenapa dia meletup selain sebab geseran? Dia meletup sebab geseran lah. Okay. Dia meletup tu sebab dia bergeser lah. Dia bergeser, dia panas. Kalau dia ketul-ketul besar dia panas tu disebabkan apa tu benda tu dia terlalu panas, dia punya interior dia tu panas, dalam dia tu panas, dia meletup lah kan. Dia tak dapat mengekalkan bentuk tu, panas kan. Macam benda lah, macam benda kita bakar batu, macam batu kan kita bakar, kita ambil batu kita bakar dengan penenuh Bunsen, pum, dia meletup kan, pasal dalam perut dia tu panas kan. Macam tu lah dia, okay? Macam tu lah dia, okay? Zul Razwan tanya, adakah meteor ni semua datang dari gelang asteroid? Tidak. Gelang asteroid adalah asteroid. Meteor lain. Okey. Kami ingat gelang asteroid penuh dengan ketulan-ketulan asteroid. Besar. Tapi meteor ni adalah daripada kawasan laluan komet yang banyak habuk. Baru saya ingatkan, saya tunjuk website ni lah. Saya tunjuk website ni. Sila masuk web kalau nak belajar berkenaan dengan apa tu meteor. Sila masuk International Meteor Organization, IMO. Nak ke 10 dah kita dah cerita pasal stellarium. Jadi minta izin tuan rumah Ustaz Anwar, bab stellarium tu kita tangguh lain kali minta izin. Dia kena marah, dia kata tidak memenuhi KPI malam ni, dia kata. Okey. Saya tunjuk website dia, saya bagi link dia di sini Saya pastekan link dia dekat ruangan komen. Sila masuk website ni, amat bagus. Dan dia saya nak tengok ada tak laporan, dengar cerita ada orang yang melaporkan isu yang hari tu ni tu. Laporan daripada Malaysia ada tak? Tak ada tak Okay, tak apalah. Saya nak tunjuk ni. Ni, benda ni. Harap-harapnya dia punya simulasi dia ni boleh run kot. Takut dia heavy. Menyebabkan saya punya ni dia jadi slow. Okay, saya tengok ni pun, website ni pun ada effect lah. Okay, saya tunjuk kejap je website ni. Okay. Nampak tak ni? Dia dekat website ni, imo.net ni, dia ada satu simulasi, dia tunjuk orbit planet. Kemudian dia ada tunjuk macam warna putih-putih ni. Yang putih-putih ni sebenarnya adalah tempat laluan sebuah komet. Dia kena check lah komet apalah, nama komet apa ni kan. Bila komet lalu dekat situ, okay, dia akan meninggalkan habuk-habuk dan debu. Kalau kebetulan habuk dan debu tu melintasi orbit bumi, cuba tengok sini kan, nampak warna biru ni orbit bumi, dia melintas dengan orbit bumi dan bumi bergerak dekat situ, masa itulah banyak meteor. Okay? Jadi meteor adalah daripada habuk dan debu peninggalan daripada komet-komet yang lalu dekat angkasa lepas. Dan komet angkasa lepas ni dalam sistem suria ni banyak. Okay? Banyak. Jadi dia bukan satu je. Itu sebabnya kita ada banyak musim meteor. Okay, saya tutup dulu. Jadi saya nampak dia macam slow sikit. Saya punya website. Okay, jadi apa? Jadi disebabkan kalau kita lalu berselisih je,
maka banyaklah meteor. Selisih je banyaklah meteor. Macam itulah dia kisah dia. Okay? Dia bukan asteroid, lingkaran asteroid tu lain, benda lain. Okay? Okay, okay, saya tengok mana soalan tadi. Ni Zulfika kata betul meteor sangat berat. Besar tapak tangan pun boleh capai 10 kilo. Betul lah tu. Okay? Memang betul lah tu. Okay, okay. Safwan tanya. Sekejap saya tengok video saya ni lain dengan ni. Okay, tak apa-apa. Ada beza warna untuk cahaya yang terbakar tu tak? Yang saya ingat kebanyakannya warna hijau. Kehijauan. Okay, meteor ni kebanyakannya warna hijau. Okay. Hijau tu pasal warna tu dia adalah disebabkan kata bergantung pada mineral, bahan-bahan dia tu. Bateri, lampu dah nak habis bateri dah. Okay. Kita aja Okay. Ustaz Shidi pun ada. Alamak, bos besar lagi ada. Okay. Ada 6 kata ada 5 laporan telah dibuat di American Meteor Society sehingga tengah hari tadi. Okey. Salah satu lagi website yang boleh pergi adalah American Meteor Society, Persatuan Meteor Amerika yang mengumpulkan maklumat-maklumat kemunculan meteor seluruh dunia lah. Jadi kalau berdasarkan DAT 6 kita tahun ni ada 5 laporan yang telah dibuat di sana. Okey, bagus. Jadi siapa-siapa yang telah melihat meteor pada 31 Januari itu boleh kongsikan laporan tu dengan dekat website dia. Mungkin DAT 6 boleh bagi link dia punya website dia. Dah. Okey. Luqman Luqman ada ni. Fireball Meteor member ada website dia. Laporan untuk Bolite Sabah dan Sabah Sarawak Brunei. Okey, dah ada dah. Okey, bagus. Terima kasih bagi yang laporan Ada 3 laporan daripada Brunei, 2 laporan dari Malaysia. Okey. Okey, ada yang tanya, mungkin saya dah jawab tadi kenapa kalau malam nampak warna putih. Kenapa warna hijau? Okey, dia meteor ni secara dia putih lah. Tapi kalau kita tengok betul-betul dia ada kehijauan. Okey. Warna kehijauan meteor adalah disebabkan dia punya material apa bahan dia tu. Saya cuba ingat. Dia bergantung pada meteor, dia punya bahan dia tu. Okay. Kalau meteor tu dia macam kehijauan, biru kehijauan, bahan dalam meteor tu dia banyak magnesium. Lebih banyak magnesium. Gitu kan. Tapi kalau dia macam oren ataupun jingga-jingga, kuning-kuning oren semua tu, kuning-kuning oren tu dia lebih banyak benda sodium. Yang tadi tu magnesium, sodium. Kalau di betul-betul kuning, dia banyak besi, iron. Lebih kurang macam tu lah. Okay? Jadi warna meteor tu ada bergantung kepada dia punya benda dia tu. Dia punya content dia tu. Saya pernah terlihat ada satu website yang melukis gambar warna meteor, apakah bahan-bahan dia tu. Saya tak ingat kat mana. Siapa-siapa yang pernah terjumpa gambar tu boleh kongsi dekat ruangan komen boleh kongsi kepada rakan-rakan kita Dia ada dia punya banner dia tu, dia punya poster dia tu. Okay. Okay, ini soalan-soalan sensitif ni. Kenapa jabatan menafikan dengan hari tadi? Adakah teknologi sekarang tak mampu mengesan? Okay. Dia macam ni kita memang tak boleh kesan meteor. Meteor ni muncul bila-bila. Kita hanya boleh mengesan kesan dia. Kita hanya boleh mengesan kesan meteor. Bermaksud apa? Bunyi dia tadi, kan? Ataupun kalau meteor tu meletup dan menghasilkan asap tebal ke benda ke, itulah kita boleh kesan. Kalau kita nak merakam dia, nak menunggu dia, nak tunggu dia muncul, memang tak boleh. Mustahil. Okay? Sebab meteor ni muncul bila-bila daripada arah yang mana-mana. Okay, dia tak boleh. Dia bukan macam tu. Jadi kenapa meteorologi tak boleh kesan? Sebab mungkin dia punya alat tu bukan untuk mengesan meteor. Meteorologi adalah kaji cuaca. Kan? Benda-benda kaji cuaca. Jadi bidang dia orang kat sana lah. Itulah dia kan. Itulah dia. Lebih kurang macam itulah.
Tak nak ulah panjang sini. Okey, Lokman kata American Media Society dengan IMO lebih kurang sama. Laporan kena compile oleh American Media Society. American Media Society. Okey, bagus. Saya pun tak pernah betul-betul explore dia punya website tu. Nak kata bergantung pada komposisi ion, nikol, sodium. Nikel bukan nikol ion, nikel. Okey, batu meteor yang selamat tu bacaan radioaktif yang tinggi atau rendah? Pastinya meteor dia bukan radioaktif, dia bukan Superman Ini bukan cerita Superman tau. Okay, meteor ni batu. Okay, dia tak ada radioaktif, dia bukan bahan radioaktif. Kalau radioaktif, kalau meteor jatuh orang dah lari dah. Okay. Ini orang boleh ambil simpan dalam poket semua tu. Dia bukan radioaktif Jadi melainkan meteorite daripada daripada planet Superman. Apa nama meteor tu? Okay. Dia bukan macam tu, lain benda lain. Okay, saya tengok soalan ni. Dah pukul 10 dah. Okay, boleh merakam dengan menggunakan software defined radio atau SDR? Okay, ni tadi Nam ada berkongsi. Mungkin boleh kongsi dia punya link dia kot kan pada rakan-rakan kita siapa yang nak merakam ataupun merekod meteor ni, boleh guna, ada alat ni panggil sebagai SDR. Okay, menarik juga. Saya tengah tengok macam teracun je macam nak beli kan, tapi boleh dah try tengok. Okay. Okay, rasanya pukul 10 dah. Okay, rasanya macam kita hari ni, malam ni punya perbincangan bukan nak meteor saja, sekiranya memang entah ke laut, entah pergi mana. Tapi apa pun, saya boleh rumuskan, saya boleh simpulkan di sini bahawa kata meteor ataupun dentuman yang berlaku pada 31 Januari itu pada asalnya memang kita tak pasti apa dia kan. Jadi banyak agensi kerajaan pun tak sure apa benda kan, pasal itu pun bergantung pada orang tanya apa benda kan. Jadi maklumat yang tak ada masa tu orang kata belum mencukupi. Tapi bila dah menjelang petang tadi, bila dah ada video yang terbaru ni daripada penampang yang lebih jelas menunjukkan munculnya cahaya meteor tersebut, bahawa jadi bolehlah kita katakan dengan lebih yakin bahawa dentuman yang berlaku pada pukul 11 pagi 31 Januari itu adalah hasil daripada sebuah bolide. Bolide ni adalah meteor yang meletup di atmosfera. Dia meteor, tapi dia meletup dekat atmosfera dan dia tak jatuh ke bumi. Kalau dia jatuh ke bumi, gegaran di kat bumi boleh menghasilkan ialah tsunami ke benda ke, yang itu barulah dapat dikesan oleh Jabatan Meteorologi, pasal mereka ada alat-alat yang dapat kesan macam gegaran gempa bumi semua tu kan. Tapi alat mereka tak dapat kesan benda tu. Jadi letupan ni yang berlaku tu adalah benda yang bukan dekat bumi, dia berada dekat udara. Kan. Gegaran dia adalah daripada udara, shockwave tu daripada udara. Okay. Jadi benda tu mungkin benda yang berbeza. Jadi alat tu mungkin dia kesan benda lain kan, bukan bertujuan untuk kesan benda macam gini. Okay. Jadi menarik di sini pasal kita daripada sini kita boleh tengok daripada satu pihak yang mengatakan tak ada dengar apa-apa pun. Jadi kita confirm benda tu tak jatuh. Kan nampak kan? Dia kata tak dengar pun bunyi, tak ada kesan bunyi gegaran apa-apa ke. Jadi betul lah. Jadi maknanya meteor ni tak jatuh kat bumi tapi dia meletup ke atas. Okay. Jadi benda-benda macam ni kita ambil semua maklumat dan kita cuba cari apakah yang sedang berlaku, cerita Jadi benda ni bukannya satu yang pelik, dia selalu berlaku, cuma kadang-kadang kita tak perasan. Kan kalau tak silap bulan Disember itu kot ada orang duduk share dekat dalam Facebook, saya pun tak pasti kesahihannya, tapi yang dia kata ramai kata daripada dashcam dekat Johor Bahru dekat JB kan. Dekat Johor Bahru yang dalam dashcam tu, dalam dashcam kereta pun nampak meteor juga. Macam ginilah tapi waktu malam. Jadi banyak kes macam tu lah. Benda tu ada kat langit, cuma kita tak perasan benda tu ada, dan kita nak rekod pun kalau terrekod
okey lah, alhamdulillah macam kes macam inilah. Kan kita bukannya orang kata menunggu benda tu kan, tak boleh nak tunggu kan. Jadi dia kena standby je. Jadi tu sebabnya kita recommend pasanglah macam Dak Nam kata, gunalah SDR, okay, ataupun kalau kita ada camera, all sky camera. Saya ada dekat saya punya ulasan dekat Facebook saya tu ada all sky camera tu, kita boleh buat sendiri guna Raspberry Pi. Pasang, beli kamera yang murah, boleh dapat wide angle, fish eye lens ke apa ke, pasang kat rumah. Biar benda tu running malam, esok pagi check balik ada gambar meteor muncul. Kan? Benda-benda macam tu boleh buat. Jarang orang kat belah-belah sini buat. Kalau belah-belah negara lain dia memang selalu sangat. Okay? Jadi mungkin kita boleh buat satu gang kot, satu kumpulan, siapa-siapa yang minat buat benda ni, Oscar camera ke benda ni, jom kita ramai-ramai buat. Kan? Kita kongsi-kongsi lah cara-cara nak buat. Pasang macam mana, guna apa kan. Cari material yang paling murah ke apa benda kan. Benda macam tu lah. Okay. Saya tengok ada beberapa, ada banyak soalan lagi. Tidak aku ingat habis dah. Soalan akhir ni, bukan soalan akhir ni. Selalu soalan akhir tu ada lagi soalan akhir tu. Betul ke kandungan komposit meteor sama je bahan yang ada kat bumi? Betul lah. Dia sodium, besi, benda-benda yang kat bumi lah. Okay? Benda-benda yang sama dekat bumi. Dia bukan bahan yang pelik-pelik. Okey, Lokman kata sila kongsikan video yang viral dari Australia untuk tatapan akhir, minta jangan sebarkan. Jadi siapa yang ada ternampak video yang daripada Australia tu, yang dia sekalikan dengan cerita meteor ni, tolong. Tapi saya nampak gayanya macam kes macam ni, saya akan tulis satu artikel dekat Falak Online. Kita membuat satu kesimpulan, kita kumpulkan orang, kita buat satu kesimpulan, jadi kita jadikan artikel itu sebagai rujukan. Senang, jadi semua tengok situ lah. Okay? Nak refer balik dekat Facebook, Twitter ni payah, benda tu hilang. Okay? Zari tanya, setakat ni dah ada 2 visual pada waktu yang sama, apa lagi yang sepatutnya nak buat lepas ni? Apa sepatutnya nak buat? Kita simpan lah kot sebagai rekod. Okay? Apa lagi nak buat? Memang tak ada buat apa. Tak tahu kalau kita nak mencari meteoroid ni, dia jatuh ke laut. Kan? Jadi tak boleh buat apa. Okay? Cik Puan ni dah nampak kena buat wish ke? Jangan buat apa-apa ni. Jangan nak wish kat meteor ni. Jangan buat hal. Okay? Okay. Ini last. Ni komen yang last ni menarik. Contoh kawasan bekas hentaman meteorit di Malaysia di Bukit Bunuh, Lenggong Perak. Boleh Google. Okey, jom kita Google malam ni. Saya pun baru teringat tempat ni. Saya pernah terserempak je, tak sempat nak baca betul-betul. Terima kasih. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi dah pukul 10.11 minit, dah lebih kurang sejam lebih sikit. Jadi itulah lebih kurang yang telah saya sempat kongsi pada malam ni. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan semua dapat sedikit idea apakah yang telah berlaku pada 31 hari bulan itu. Okay. Jadi dalam masa 2-3 hari ni memanglah kita terima banyak berita. Betul ke tak betul ke kan? Yang dapat berita pun, yang saya dapat berita pun saya tak pasti betul ke tak betul, kena check kan. Jadi kita check daripada pelbagai sumber dan alhamdulillah kata dapatlah berdasarkan video yang paling jelas yang kita dapat yang ketiga ini daripada Sabah Stargazer ni. Memang itulah adalah sebuah bolide ataupun meteor yang meletup yang telah muncul di langit Sabah, Sarawak dan Brunei pada pukul 11 pagi hari itu. Okay? Jadi dia tak jatuh kat bumi. Kalau jatuh kat bumi adalah kesan bunyi-bunyi tapi tidak ada kesan oleh meteorologi, Jabatan Meteorologi. Jadi jangan risau. Okay? Ini adalah kejadian alam yang memang sentiasa berlaku. Yang besar-besar ni kadang-kadang tapi dia pun sentiasa juga berlaku. Okay? Jadi teruslah pandang-pandang ke langit lepas ni. Itulah tujuan kita belajar falak, bukan sekadar baca, bukan sekadar tengok apps, tapi kitanya sendiri kena pandang ke langit. Sentiasalah pandang ke langit. Tak faham tak apa. Janji kita pernah nampak, pernah tengok
kemudian kita belajar, kemudian tanya orang, hari tu apa benda dalam kes macam ni lah. Kan? Kita tak tahu apa benda. Kita tanya orang, tak terus viral. Yang saya tak tahan tu dia terus viral. Dia terus tengok satu, dia buat terus viral. Tu jadi poning kepala nak ceritanya. Okay? Jadi jadi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Sabah Stargazer, kepada video yang amat bagus, terima kasih kepada Brunei Astronomy yang telah melaporkan, yang telah buat kali pertama, orang pertama yang melaporkan secara rasminya. Terima kasih kepada maklumat mereka, kepada Hazari, terima kasih kepada Emma, maklumat geng-geng Sabah, geng-geng dekat Brunei. Alhamdulillah, rakan-rakan juga di semua-semua ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita tengoklah tajuk apa, saya kena susun balik jadual macam mana kan. Kalau tengok dia punya banner tu senang je, bicara santai falak, tak ada tajuk pun. Jadi tengoklah kita buat, tengok macam mana minggu depan insyaAllah. Tajuk yang apa yang kita nak bincang insyaAllah. Okay, jadi kongsikan kepada rakan anda live yang kita buat sekarang ni, sama ada yang dekat Facebook ataupun dekat YouTube. Beritahu dia kalau nak tahu apakah yang berlaku dentuman hari tu, sila dengar perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan supaya kita dapat leraikan segala salah faham yang berlaku dekat luar sana insyaAllah. Okay? Jadi minta maaf kalau ada maklumat saya ada salah, ada silap. Kalau ada salah tersilap, boleh tolong komen, beritahu dan perbetulkan saya insyaAllah. Okay? Kalau ada yang baik tu adalah daripada Allah SWT, yang lemah tu adalah, yang buruk, yang tak betulnya adalah daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Panjang umur kita jumpa lagi minggu hadapan. Sila duduk di rumah, jangan merayau ke mana-mana. Terus kekal duduk di rumah, work from home insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.